Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Faisal dan untuk video kali ini saya nak kongsi soalan daripada Puan Nabila. Soalan Puan Nabila, macam mana nak kira harga jual untuk produk yang kita nak jual. Jadi dia pun ada buat suggestion lah, adakah kos beli campur kos packaging, campur kos delivery ataupun kos nak post campur dengan margin untung. So macam ni ke nak kira harga jual? So jawapan saya sebenarnya ni bukan bidang kepakaran saya lah ya, sebab saya buat Facebook. Tapi mengikut pengalaman saya yang saya jual barang, saya juga memang ikut formula ni, cuma saya tambah lagi satu, iaitu kos pemasaran. Jadi kos pemasaran ataupun kos pengiklanan saya masukkan sekali. Dan cara nak kira kos pemasaran tu, katalah saya buat pemasaran, contohlah saya buat flyer saya print flyer dengan kos RM400 dan saya edarkan flyer-flyer tersebut. Jadi biasa yang saya buat, saya akan buat estimation lah, anggaran. Katalah saya dapat jual katakan 30 produk setiap bulan, so saya akan bagilah 400 dan saya keluarkan belanja 400 setiap bulan. Jadi saya akan bahagilah RM400 bahagi dengan berapa produk yang saya jual dalam masa sebulan tu, dan saya dapatlah kos pengiklanan, dan saya akan campurkan sekali. Dan ada juga soalan lain daripada Nabila juga, iaitu soalan dia, kalau saya jual gelang wanita, dia nak jual, Puan Nabila ni jual gelang wanita, tapi targeting pada orang lelaki yang sudah berkahwin dan ada pasangan untuk beli gelang sebagai gift, agak-agak okey tak? Atau lebih baik target pada wanita saja? Contoh header dia kata, hari jadi si dia semakin dekat, apa hadiah nak beri? Ataupun tawan hati si dia dengan RM100, dengan kurang daripada RM100, atau cara paling mudah untuk jadi lelaki gentleman romantik, pujaan wanita sekaligus. Headline ni yang Puan Nabila bagi semua bagus. Sebab apa? Sebab dia bermain dengan emosi lelaki tersebut. Bila saya baca perkataan tawan hati si dia, lelaki ni kan ego sikit, mestilah nak tawan hati perempuan. Jadi ini bagus. Kemudian hari jadi si dia semakin dekat, apa hadiah nak bagi, pun bagus juga. Cumanya dalam Facebook kita tak dapat nak target bila hari jadi si dia. Yang kita boleh target cuma hari jadi orang tu sendiri. Jadi mungkin kaedah ni tak boleh nak guna sangat dalam Facebook ya. Atau yang ketiga ni, cara paling mudah untuk lelaki jadi gentleman romantik, pujaan wanita sekaligus, pun boleh juga. Dan salah satu headline lagi, mungkin sebab kadang-kadang lelaki ni dia sebenarnya fikir nak bagi hadiah pada wife, pada kekasih dan sebagainya kan, tapi kadang-kadang terlupa, kadang-kadang busy. Jadi niat tu dah lama simpan tapi tak terbuat. Jadi mungkin headline kita boleh buat, bila kali terakhir anda bagi hadiah pada isteri kesayangan. So dia mencabar dan mengingati kembali apa yang sepatutnya dibuat, pun boleh juga macam tu, cadangan saya lah. Jadi mengenai soalan yang first ni, adakah patut target lelaki, jual pada lelaki ataupun target pada perempuan? Jawapan saya tak tahu, saya tak pasti. Sebab kadang-kadang ada benda yang memang kita kena test. Jadi dalam Facebook sangat senang untuk nak kenal pasti benda ni. Saya boleh buat satu kempen yang pada 2-3 hari, mungkin saya buat kempen tersebut 3 hari aja. Jadi 3 hari saya promosi pada lelaki, dan lagi 3 hari saya promosi pada perempuan, dan saya tengok mana respon paling tinggi yang saya dapat. Jadi benda ni jawapannya hanya boleh test, ya. Saya tak pasti. Tapi dengan Facebook, test begini cuma hanya mengambil beberapa hari saja ya, tak lama, dan tak payah makan belanja yang besar. Jadi saya harap menjawab soalan. Dan lagi satu yang saya nak kongsi,
kita nak tahu sebenarnya adakah gelang wanita, gelang kristal ni orang cari ke tak dekat internet, sebab kita nak jual di internet kan. Mungkin kalau kita jual dekat pasar malam ke ataupun dekat kedai ke, orang nak beli, sebab ada setengah-setengah produk yang memang orang beli secara offline dan tak beli secara online. Contohnya nasi lemak, orang tak beli secara online, orang memang akan cari gerai nasi lemak. Dalam kes gelang kristal kita tak tahu. Jadi salah satu cara lah, selain daripada buat testing yang macam saya cadangkan tadi, kita boleh tahu permintaan secara online sesuatu produk. Dan saya akan tunjukkan caranya sekarang. So cara dia, kita boleh pergi ke google.com, buat carian dekat google.com. Okey, dan letak kat sini Google keyword tool. Okey, buat carian, dan result yang ditulis ni keyword tool Google AdWords, kita nak klik yang ni. Okey, klik yang ni. Kemudian kita boleh letak satu perkataan, dan perkataan ni boleh jadi nama produk, jenis pasaran, dan kita nak tahu ada berapa orang yang cari produk ni secara online. Jadi dalam kes ni saya nak cari gelang kristal. Okey, dan pastikan lokasi yang kita pilih ni Malaysia lah, kalau kita nak jual dekat Malaysia. Kalau kita nak jual kat negara luar, maksud kita boleh tukar negara dekat sini. Jadi saya buat search, buat carian. Okay, sekarang ni perkataan gelang kristal dicari oleh 3,600 orang setiap bulan di serata dunia. Ni global, maksudnya satu dunia. Dan 1,300 orang mencari gelang kristal secara online di Malaysia. So market adalah lebih kurang 1,300 setiap bulan. So kira okey lah. Mungkin tak begitu power, tak begitu banyak, tapi ia dah cukup untuk bagi indikasi bahawa ada juga permintaan secara online. Jadi kalau nak buat secara kecil-kecilan, saya rasa no problem. Dan yang lagi bagus, Google akan bagi cadangan-cadangan lain yang orang selalu search juga. Contohnya, orang juga selalu search pasal gelang kristal Sabah. Jadi mungkin dapat idea sikit lah. Cuma yang mencari itu tak ramai lah, 58 orang sebulan. Lepas tu kalau kita tengok sini, gelang emas, ramai orang yang mencari gelang emas, 2,400 sebulan. Gelang kristal, ni huruf C pula, tadi huruf K dekat sini, kristal. Gelang kristal huruf C, 480. Jadi macam-macam. Dari sini dah kita boleh tahu, dan kita boleh agak pasaran yang kita nak masuk kalau nak jual sesuatu produk secara online. Jadi saya harap video ni membantu Puan Nabila dan juga anda yang tengah tengok video ni. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang.